Ceria sungguh kita nak bawakan momentum tu juga terus meneruskan urusan kita pada pagi ini. Topik yang sangat penting kami ingin bawakan kepada anda. SPM pada kali ini kita nak bawakan masalah, boleh katakan masalah keluarga, masalah hubungan suami isteri dengan tajuk gantung tak bertali. Mungkin selalu juga kita dengar, tapi hari ini untuk kita fahamkan lagi keadaan gantung tidak bertali dalam hubungan suami isteri ini, kita bersama dengan Dr. Aisyah Muhammad Noor, iaitu pensyarah kanan Akademik Pengajian Islam Kontemporari UiTM ASIS pada hari ini. Ya, betul. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Doktor mungkin kerana menjemput. Boleh mulakan doktor dengan sebab doktor sering kita dengarkan juga di kalangan ialah bola masyarakat dan juga sering kita baca di laman-laman media bila mana isu ini dibangkitkan. Tapi dari segi definisi itu apa yang boleh difahami terutamanya bukan saja kepada wanita, kepada pelaku lelaki suami, apa sebenarnya boleh didefinisikan sebagai gantung tak bertali ini? Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para penonton. Okey, gantung tak bertali ini sebenarnya satu istilah ataupun satu peribahasa Melayu yang mana ia membawa erti bahawa keadaan ataupun situasi di mana suami meninggalkan isteri tanpa menceraikannya, tapi dalam masa yang sama gagal untuk berperanan sebagai seorang suami, gagal untuk memberi nafkah kepada seorang isteri. Jadi dalam keadaan ataupun situasi ini, ia lebih memberi kesan kepada seorang isteri berbanding dengan seorang suami. Kerana seorang suami dia mempunyai peluang untuk berkahwin lebih daripada seorang. Manakala bagi seorang isteri, dia masih lagi terikat dari sudut hukum syarak dan juga dari sudut perundangan kepada suaminya selagi mana belum dilepaskan, walaupun dalam masa yang sama dia gagal untuk berfungsi ataupun berperanan sebagai seorang suami. Doktor, di bawah peruntukan undang-undang kekeluargaan dan juga akta yang telah pun sedia ada, apakah ada tempoh yang dapat membuktikan okey wanita ini telah digantung tidak bertali? Okey, terima kasih. Sebenarnya dia bergantung kepada tahap kesabaran seorang isteri. Selagi mana seorang isteri itu dia punya tahap kesabaran dia sangat tinggi. Ada setengahnya isteri ini dia boleh menunggu rela menunggu 1000 tahun lama lagi sebagai contohnya. Tetapi dalam hukum fiqh ataupun kaedah fiqh, kita ada satu dikatakan sebagai satu kaedah fiqh, iaitu apabila berlakunya satu kemaslahatan, maka kemaslahatan itu perlu untuk dihilangkan. Jadi dalam kita kata peruntukan seksyen undang-undang di bawah, sebagai contohnya taklik di bawah seksyen 50 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, kita ada satu clause yang di mana clause ini dia memberikan ataupun dibacakan oleh suami ketika lafaz akad nikah tersebut, di mana dia menyatakan bahawa sekiranya aku meninggalkan isteriku dalam 3 hingga 4 bulan kamariah berturut-turut tanpa sebarang nafkah, dan di mana isteri itu mengadu kepada mahkamah. Jadi dalam keadaan ini yang trigger kepada satu perundangan ataupun satu prosiding mahkamah adalah apabila si isteri membuat aduan. Sekiranya si isteri tidak membuat aduan, maka tidak akan ada prosiding perundangan yang berlaku. Jadi dalam keadaan ini, sekiranya si isteri membuat aduan dalam tempoh 3 hingga 4 bulan ataupun setelah suami meninggalkan dalam tempoh 3 hingga 4 bulan kamariah berturut-turut, maka hakim ataupun mahkamah syariah akan menyiasat, membuat siasatan kepada kes dan akan melihat kepada sama ada boleh dibuktikan ataupun tidak berlakunya pelanggaran akad tersebut, iaitu berlakunya keadaan di mana suami meninggalkan isteri gantung tidak bertali tanpa nafkah sebagaimana yang sepatutnya diberikan. Situasi 3 hingga 4 bulan itu adakah dalam keadaan tidak langsung dihubungi, ataupun dalam keadaan tidak memberi nafkah, ataupun tidak tinggal sebumbung tetapi masih boleh dihubungi? Apa keadaan yang boleh dikatakan sebagai gantung tidak bertali itu? Okey, jadi ini soalan yang baik sebab sebenarnya kalau kita tengok dalam perhubungan rumah tangga hari ini, kita ada je pasangan yang mengamalkan perkahwinan jarak jauh ataupun PJJ, di mana mereka tidak ada kalanya mereka tidak lagi tinggal sebumbung dalam tempoh masa yang agak panjang. Tetapi syarat yang seterusnya adalah nafkah itu tidak diberikan dan dalam keadaan isteri tidak redha. Apabila isteri tidak redha dan aduan di
mahkamah itu dilakukan, maka barulah boleh trigger kita kata proses yang seterusnya, iaitu permohonan perceraian di mahkamah. Doktor, sejauh mana sebenarnya perlu dirujuk bukan sahaja situasi bila mana suami itu melakukan gantung tidak bertali ini, dan bagaimana rapatnya berkaitan dengan usaha ataupun peruntukan untuk membatalkan perkahwinan tersebut. Adakah ini juga dirujuk bersama? Okey, sebenarnya dia bergantung juga kepada kesediaan kedua-dua pihak untuk memberi kerjasama. Okay, katakanlah dalam situasi gantung tak bertali di mana suami ni dia masih dalam radar, masih diketahui keberadaan dia, tetapi dia enggan bekerjasama. Jadi dalam situasi ini, maka kita akan advisekan dia pergi kepada ataupun si isteri memohon perceraian secara fasah ataupun secara ta'liq. Tetapi dalam keadaan yang mana suami ini dia ada, dia ada di sekitar kita lah. Maksudnya dia masih boleh berbincang. Maka dalam situasi ini kita boleh merujuk kepada pejabat agama. Pejabat agama Islam negeri ataupun daerah yang berhampiran. Di mana pejabat agama Islam akan memanggil pihak-pihak untuk satu sesi runding cara ataupun dipanggil sebagai counselling session. Jadi pihak lelaki dan pihak perempuan akan hadir dan berbincang untuk mencapai satu solusi, satu kesepakatan untuk anak-anak mereka. Tetapi dalam keadaan yang mana suami ni dia enggan bagi kerjasama, barulah kita akan proceed kepada proceeding di mahkamah. Maknanya barulah tindakan tersebut akan diambil secara perundangan, secara lebih keraslah berbanding dengan sesi runding cara ataupun sesi counselling sebentar tadi. Consequences ataupun sekiranya apa yang berlaku kesan kepada pihak suami yang walaupun telah diberikan perintah mahkamah tetap menghilangkan diri. Apakah ada tindakan undang-undang yang dikenakan untuk situasi tersebut? So dalam keadaan tadi, katakanlah suami ini memang tetap menghilangkan diri, dalam keadaan sekiranya si isteri memohon ta'liq ataupun fasah tadi, dia tidak memerlukan kepada kehadiran suami. Jadi dalam keadaan itu, sekiranya isteri sebagai contoh Seksyen 50 dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, sekiranya isteri membawa kes ini ke mahkamah dan dapat dibuktikan berlakunya pelanggaran ta'liq tersebut, maka sudah cukup untuk hakim mensabitkan berdasarkan bukti tadi. Begitu juga dalam fasah dalam Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 menetapkan bahawa sekiranya alasan-alasan itu dapat dibuktikan oleh isteri, tidak perlu kepada kehadiran suami untuk melafazkan cerai. Jadi hakim sendiri boleh melafazkan cerai sekiranya berjaya dibuktikan berlakunya pelanggaran ta'liq ataupun alasan-alasan tadi yang membenarkan si isteri memohon kerana suami gagal lagi berfungsi sebagai seorang suami. Katakanlah dalam situasi gantung tidak bertali itu berlaku, si suami ini berkahwin lain. Dalam kes yang biasa kita dengar adalah berkahwin di luar negara. Dan perkahwinan itu perlu didaftarkan di Malaysia. Bagaimana proses pula kepada si isteri? Kalau si isteri tidak membenarkan suami untuk mendaftarkan, bagaimana situasi keadaan itu berlaku? Adakah perkahwinan itu dikira sah? Inilah sebenarnya isu yang selalu berlaku di mahkamah syariah, di mana apabila dia melibatkan permohonan poligami ataupun poligami tanpa kebenaran ataupun perkahwinan di luar negara yang tidak didaftarkan di Malaysia. Jadi apa yang berlaku adalah situasi ini di mana mereka tidak mendapat kebenaran untuk berkahwin oleh mahkamah syariah sebagai contoh dalam kes poligami, ataupun mereka berkahwin di luar negara kemudian mereka gagal mendaftarkan. Kadang-kadang kegagalan mendaftarkan ini ada beberapa punca. Antaranya bila mereka kembali semula ke tanah air, mungkin boleh jadi mereka ada halangan-halangan daripada keluarga, daripada isteri pertama, dan mungkin juga suami tersebut tidak bertanggungjawab untuk mendaftarkan perkahwinan kerana adanya susulan kita kata kesalahan jenayah syariah di situ, kesalahan jenayah yang melibatkan perkahwinan luar negara tanpa kebenaran mahkamah. Jadi dalam situasi ini, sekiranya suami meninggalkan isteri, gantung tidak bertali, inilah di mana masalah kita kata kepada isteri yang tidak didaftarkan atau perkahwinan yang tidak didaftarkan itu, dia menjadi masalah kerana tidak boleh dilindungi oleh undang-undang. Jadi keadaan ataupun keberadaan undang-undang itu di situ adalah untuk melindungi pihak-pihak, maknanya suami dan isteri. Tetapi bila mereka gagal ataupun tidak mendaftarkan perkahwinan melalui proceeding ataupun peruntukan perundangan yang sedia ada, maka undang-undang juga tidak boleh membantu mereka untuk melindungi mereka sekiranya berlaku apa-apa masalah dalam rumah tangga.
Dr. Aisyah, Dr. Aisyah sebutkan tentang sekiranya suami itu hilang 3 bulan 3 bulan hingga 4 bulan kamariah berturut-turut. Bagaimana pula situasi suami yang kita tidak boleh menjangka bagaimana keadaan emosi ataupun mental seorang ketika melakukan penganiayaan dalam rumah tangga ini, tapi dia hilang 4 bulan, dia muncul sekejap, dia hilang lagi 3 bulan, dia muncul sekejap hanya untuk mengelakkan daripada tindakan undang-undang. Untuk situasi ini bagaimana pula isteri boleh mendapatkan pembelaan? Inilah di sinilah sebenarnya cantiknya perundangan kita, di mana kita mengikuti hukum syarak, yang mana hukum syarak itu tidak tertakluk kepada tempoh masa sahaja, tetapi adalah kemudaratan yang terhasil daripada hubungan dalam rumah tangga. Sebagaimana kita kata tadi, perhubungan sebenarnya apabila adanya satu kemudaratan, dan kemudaratan itu perlu untuk dihilangkan. Jadi dalam keadaan ini, kalau katakanlah dalam situasi yang sengaja, sengaja maksudnya dia pergi keluar kemudian dia balik semula, dan keadaan yang sengaja menzalimi isteri tersebut, maka isteri tetap boleh memohon di bawah peruntukan lain seperti Seksyen Fasah, Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, di mana kalau ada kemudaratan dan boleh dibuktikan kemudaratan tersebut, maka tetap boleh dibubarkan perkahwinannya. Bukti bagaimana yang boleh diberikan sekiranya tak ada contoh ataupun tak ada bukti kemasukan nafkah kewangan misalnya? Apa lagi bukti yang boleh diberikan? Sebab kadang-kadang bila dijelaskan kepada mereka bukti, mereka sendiri tak tahu bukti bagamana yang ingin diberikan selain daripada tiada WhatsApp, tiada SMS ataupun tiada kesebaran komunikasi. Apa lagi yang pihak isteri yang teraniaya ini boleh lakukan untuk memastikan bila mereka pergi ke muka pengadilan, mereka ada secukupnya untuk memastikan nasib mereka terbela? Okey, jadi di sinilah apabila kita dah masuk ke prosiding perundangan, jadi dia perlukan kepada bukti-bukti yang sah dan sahih. Jadi saya selalu nasihatkan kepada para wanita di luar sana untuk pergi kepada jabatan-jabatan yang berautoriti seperti Jabatan Bantuan Guaman sebagai contohnya. Jadi dia akan guide kita apakah contoh-contoh autoriti ataupun apakah contoh-contoh dokumen yang perlu disertakan. Macam contoh sekarang ni kita boleh katakanlah suami itu hilang gaib, tidak tahu di mana. Bukankah ada SMS, bukankah ada WhatsApp, bukankah ada means ataupun teknologi yang terkini, media sosial. Jadi katakanlah tidak ada, maknanya gagal dikesan langsung. Agak mustahil lah sebenarnya kan. Kecuali dia sendiri memilih untuk meninggalkan isterinya itu dengan sengaja, gantung tak bertali. Tapi dari sudut documentation itu selalunya peguam ataupun pihak yang berautoriti daripada mahkamah sebagai contohnya, mereka akan cuba untuk membantu apakah dokumen-dokumen yang perlu disertakan. Jadi kadang-kadang bukti itu satu, saksi juga penting. Ini saksi di mahkamah. Jadi sudah tentu katakanlah jiran tetangga, kawan-kawan yang mungkin tahu tentang kes itu, mungkin dia boleh membantu pihak yang teraniaya tadi apabila mereka menuntut di mahkamah. Doktor, satu situasi mungkin kita akan melihat dari perspektif yang berbeza. Kalau kita bincangkan sebelum ini lelaki yang tinggalkan si isteri, tapi dalam mungkin kes yang jarang berlaku, tiba-tiba isteri pula yang keluar daripada rumah dan meninggalkan keluarga. Bagaimana soal situasi itu? Situasi tersebut adalah lebih kurang sama, tetapi dia lebih mudah sebab si suami sekiranya dia ingin menceraikan, dia memang ada lafaz talak tersebut. Memang ada pada dia kuasa untuk mentalakkan isteri. Cuma isunya adalah apabila dia mentalakkan di luar mahkamah ataupun di dalam mahkamah. Katakanlah di luar mahkamah, maka talak tersebut perlu disahkan di mahkamah. Okey? Dan katakanlah dia hendak memohon perceraian secara persetujuan bersama, sebagai contohnya Seksyen 47 dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, dia boleh ke mahkamah dan menyatakan ke mahkamah yang dia tidak lagi ada persefahaman dengan isteri dan ingin menceraikan isteri, walaupun isteri tersebut mungkin tidak ada, telah gaib contohnya. Jadi hakim akan cuba untuk mencari dan memanggil pihak-pihak untuk apa yang dikatakan sebagai jawatan kuasa pendamai. Jadi jawatan kuasa pendamai ini adalah satu sesi runding cara di mana pihak-pihak boleh berbincang untuk mencapai satu solusi. Dan katakanlah tidak ada satu solusi yang dicapai ataupun isteri tetap gagal hadir juga, hilang entah ke mana. Jadi dia akan memanggil, pihak mahkamah akan memanggil satu lagi institusi, dipanggil sebagai institusi hakam. Jadi hakam ini akan ada hakam yang dilantik oleh hakim untuk menilai kes tersebut sama ada wujud ataupun tidak objektif perkahwinan dan juga syikok ataupun kemudaratan kepada suami, dan hakam juga boleh mengarahkan permohonan perceraian sekiranya tidak ada lagi konsep sakinah mawaddah warahmah dan terdapat syikok yang berpanjangan dalam rumah tangga.
Cuma dalam situasi suami tadi, dia juga tetap boleh memohon kepada fasah dan juga kepada fasah selalunya, kerana suami isteri itu sudah gagal lagi berfungsi sebagai suami isteri dalam rumah tangga. Jadi dia boleh dua-dua pihak sebenarnya. Kecepatan tindakan itu lebih mudah kepada suami sebagai ketua keluarga. Adakah ada pula pernah doktor lihat sendiri ataupun pernah dengar daripada rakan-rakan guaman yang lain situasi gantung bertali yang tidak sengaja? Situasi gantung tak bertali yang tidak disengajakan ni contohnya seperti suami dia memang hilang, tak tahu ke mana. Mungkin boleh jadi dia hilang ingatan ataupun dia meninggal, mati, ataupun mungkin dia dipenjarakan dan tidak diketahui dia dipenjarakan. Okey. Jadi sebenarnya ada kes-kes tersebut. Saya sendiri pernah mengendalikan ketika saya berguam di Jabatan Bantuan Guaman. Jadi di sini bila kita dah masuk prosiding ke mahkamah, kita boleh memohon siasatan keberadaan suami melalui kita kata penjara, KWSP, jadi LHDN. Jadi ketika kita melakukan siasatan, kita dapati bahawa rupanya suami dia wujud sebab kita dapat trace back, tapi dia berada di penjara. Jadi dalam keadaan begitu, kita boleh aturkan lagi sesi tersebut. Sebab mahkamah ni dia sebenarnya nak memudahkan. Sekiranya tidak lagi tercapai objektif sakinah mawaddah warahmah dalam satu perkahwinan, maka tidak ada sebab untuk kita kata meninggalkan isteri tersebut dalam keadaan yang gantung tak bertali. Okey, mungkin sedikit kata-kata daripada doktor. Ke mana kalau penonton yang sedang menonton sekarang berlaku situasi ini, ke mana mereka nak pergi? Langkah pertama pergi. Okey, saya syorkan kepada mereka yang mungkin menghadapi masalah ini, yang pertama adalah rujuk ataupun membuat aduan di mana-mana pejabat agama Islam ataupun pejabat agama Islam daerah ataupun negeri yang berdekatan. Kerana daripada aduan tersebut, dia boleh trigger ataupun dia boleh membolehkan satu sesi runding cara ataupun satu sesi kaunseling yang dijalankan kepada pihak-pihak. Namun sekiranya memang suami tidak mahu memberi kerjasama, maka boleh pergi ke Jabatan Bantuan Guaman ataupun mana-mana peguam yang berautoriti untuk mencuba menyelesaikan kemelut masalah rumah tangga ini dari sudut perundangan. Tetapi saya tidak advise kepada mereka untuk mengambil social media ini secara bulat-bulat. Sebab kadang-kadang memang ada benda yang kita kata benar, tapi dia tidak bertepatan dengan kes yang dilalui oleh pasangan tersebut. Jadi kita bimbang kat sinilah kita kata berlakunya misinformation di situ. Jadi kita tersalah langkah. Manakala kalau kita masih ada lagi wali yang berperanan. Okey, kadang-kadang wali ni dia duduk jauh dekat kampung. Tapi kalau katakanlah ada masih lagi wali yang berperanan yang tahu tentang isu tersebut, boleh sebenarnya mengesyorkan ataupun mencadangkan satu perbincangan antara pihak-pihak agar dapat dicari satu solusi, kesepakatan, penyelesaian yang terbaik demi anak-anak. Itu saja daripada saya. Dr. Tasha, sedikit masa lagi dalam seminit berbaki ini, mungkin Dr. Tasha boleh berikan saran. Kita bukan nak menggalakkan wanita ni cepat-cepat menamatkan perkahwinan mereka, tetapi bagaimana pula faktor budaya. Nantilah dulu, sabarlah, nanti dia balik. Jadi ini masih lagi kadang-kadang menyebabkan seorang wanita itu teragak-agak untuk mengambil langkah sebegini. Jadi mungkin nasihat saya kepada wanita di luar sana, dari wanita kepada wanita yang lain, sebenarnya hak wanita ini memang telah termaktub dalam Al-Quran, dalam hukum syarak dan juga selari sebenarnya dalam perundangan yang sedia ada, perundangan Islam yang sedia ada. Walaupun kadang-kadang kita sukar untuk menerima hakikatnya kan, tapi keadaan status gantung tak bertali ni apabila dibiarkan secara berlarutan akan mendatangkan kemudaratan yang lebih sebenarnya. Mungkin jadi kepada diri dia, kepada anak-anak, kepada masa depan anak-anak sebagai contohnya. Jadi saya nasihatkan supaya terima dengan redha, move on dalam kehidupan dan cuba untuk memperbaiki diri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 menyatakan bahawa Allah tidak mengubah nasib seseorang melainkan dia sendiri mengubah dirinya sendiri. Jadi mengambil ibrah daripada ayat tersebut dan hikmah ujian yang diberikan oleh Allah kepada wanita-wanita terpilih tadi, saya nasihatkan janganlah kita berputus asa dalam hidup, jangan redha semata-mata, tetapi berusaha untuk mengeluarkan diri daripada kemulut rumah tangga tadi. Itu saja. Panjang lebar perbincangan kita pada hari ini, banyak perkara-perkara yang mungkin kita tidak pernah tahu ataupun kita tidak pernah ambil kisah, tetapi inilah ilmu yang kami berikan juga sebarkan kepada anda
yang belum berkahwin boleh ambil ini sebagai salah satu orang kata silibus untuk kehidupan seterusnya selepas berkahwin. Ya, bukan mendoakan tapi sebagai persiapan dari segi pengetahuan. Terima kasih Dr. Syafrul sudi bersama kami pada pagi ini. Dr. Syafrul merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Contemporary Pengajian Islam Contemporary UiTM. Kita berehat seketika dan selepas ini ingin kita kongsikan dengan anda satu lagi penambahbaikan yang melibatkan ETPS bersama KPKT. Selepas ini kita berehat seketika.